Anda sedang mendengar Ruangan Masalah Tuse yang disiarkan oleh Gerik Pod. Ya, selamat malam dan apa khabar semua? Selamat datang sekali lagi ke Ruangan Masalah Tuse yang disiarkan oleh Gerik Pod. Dan seperti biasa, dan untuk pengetahuan yang belum tahu, ini adalah ruangan yang mengenengahkan masalah-masalah anda. Dan untuk cerita malam ini, dalam episod yang ke-11, kita mulakan dengan cerita yang pertama yang ditulis oleh pendengar yang bernama Dara Naik Lift. Okey, bukan orang aja yang boleh naik lift, Dara pun boleh naik lift. Okey. Dan kita tulisannya agak ringkas dan begini ceritanya. Aku tengah darah up ni. Aku nak beli barang ni, spare part buatan Australia. Okey. Diorang kasih ejen semua kat Australia. Dah tu tak apa, ejen-ejen Australia semua tak hantar overseas. Aku cek distributor kat sini, semua tak ada stok. Bila aku Google, kat US ada pula dan boleh hantar ke sini. Aku punya happy. Sekali diorang email aku, bilang aku yang shipment makan masa 2 minggu. Aku kena bayar semua tax and shipping charges. Merepek sih. Yang aku heran kan, kat US ada stok, distributor kat sini yang lagi dekat dari Australia tak ada stok. Geram gila aku. Dah, itu aja. Ciao. Okey, banyak punya pendek, tapi nampak dia punya marah ataupun nampak dia punya gerak. Okey, tak tahu sama ada ni brother atau sister kita, tapi apa pun, terima kasih atas kiriman anda, Darah Naik Lift. Okey. Dan okey, ini ya biasalah, kadang-kadang sesuatu yang kita kata orang tu hadapi bila beli online ni kan. Tapi apa yang dia cakap pun betul juga. Dia cakap barang yang dia nak beli ni, tempat US ada, tempat sini, tempat Asia Tenggara ni yang lagi dekat dengan Australia tak ada. Pelik bin ajaib juga Jadi pernah tak anda lalui pengalaman yang serupa? Atau mungkin ada yang memang pernah alami yang sedemikian? Apa kata? Buat komentar. Dan kita kembali dengan cerita yang seterusnya. Ya, dan itulah dia cerita pertama kita untuk malam ini.
ringkas seringkas-ringkasnya. Dan begitulah masalah-masalah yang mungkin kita hadapi ya. Taklah semestinya masalah peribadi pasal girlfriend, boyfriend ke apa kan. Dan masalah tu yang membuat kita geram, yang buat kita tidak puas hati. Boleh muncul dari mana-mana sudut pun ni. Dan anda boleh menghantar masalah-masalah seperti begitu juga kepada kami di Masalah Tuseh melalui email kami masalahtuseh@gmail.com. Bukan masalah tosih Masalah tosih bukan untuk didengar, tapi untuk dimakan. Dan kalau anda yang tak tahu eja, senang aja masalah TOSAY Tuseh. Dan anda juga boleh dapati daripada YouTube kami dan juga Spotify kami. Dan anda sedang mendengar Ruangan Masalah Tuseh yang disiarkan oleh Gerik Pod. Okey, dan kita teruskan lagi dengan ruangan ke-11 ataupun episod yang ke-11 Masalah Tuseh ni. Ruangan yang dikhususkan untuk meluahkan, membentangkan, mengatakan cerita-cerita masalah anda, tidak kira apa juga masalah yang ada. Dan siapa yang boleh dengar ataupun hantar tentang cerita-cerita masalah anda, sesiapa saja, asal dalam bahasa Melayu, jadi orang Melayu dan mereka-mereka yang faham bahasa Melayu. Tentunya sekali orang Rusia atau orang French nak tulis bahasa French, saya tak tahu, tak faham Okey, jadi jangan tulis dalam bahasa French ataupun bahasa Rusia ataupun apa-apa bahasa yang saya tak faham. Bahasa Melayu juga kita sanjung, kita junjung. Okey, dan ruangan ini juga untuk sesiapa juga orang Melayu di mana saja anda berada. Sama ada di Nusantara ini, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam atau Indonesia, atau di mana juga di kawasan ni, mungkin di Cocos Island sana yang faham bahasa Melayu, boleh juga mendengar di Australia, di Perth ke, di Melbourne ke, di Sydney, atau mungkin di Canada, di mana jugalah kan, dan ataupun mungkin di UK, di Amerika Syarikat, tak kira lah di mana juga anda berada, asalkan anda faham bahasa Melayu, boleh tulis dalam bahasa Melayu dan mendengar dalam bahasa Melayu. Ruangan ini adalah untuk anda, daripada anda sendiri, bukan saya yang tulis. Ini pendengar tulis, saya cuma bacakan saja. Dan kita teruskan lagi sebentar lagi dengan cerita yang selanjutnya. Okey, dan kita teruskan ruangan malam ini dalam episod yang ke-11 ini dengan cerita yang selanjutnya, cerita yang kedua.
yang saya tukil daripada tulisan pendengar yang menulis namanya sebagai 50 sen, bukan 70 sen, bukan 80 sen, bukan $1 atau RM1, tetapi 50 sen. Okey, dan tulisan beliau adalah seperti berikut. Setelah kedua-dua anak perempuan kami semua sudah berumah tangga, kesemua mereka memilih untuk tinggal sendiri. Ialah ikut kata suami dan hendak berdikari, kata mereka. Saya dan suami tidak menghalang sama sekali, kerana kami sendiri pun sama dulu. Kesudahannya, saya dan suami tinggal berdua saja di flat 4 bilik kami yang telah kami duduki selama 25 tahun. Okay. Oleh kerana rumah kami agak lengang, saya dan suami berbincang dan bersetuju untuk menyewakan salah sebuah bilik rumah kami. Itu setelah kami didatangi oleh seorang ejen rumah yang bertanya secara rambang sama ada kami ingin menyewakan rumah kami kerana ada permintaan di kawasan tempat tinggal kami itu, atau yalah. Dan kalau hendak sewa keseluruhan rumah, memang tidaklah. Kalau sewa satu rumah, kami nak tinggal di mana kan nanti. Walau bagaimanapun, setelah difikirkan masak-masak, kami membuat keputusan untuk menyewakan salah sebuah bilik kami. Rumah ada 3 bilik, satu untuk kami, satu spare untuk anak-anak kalau mereka berkunjung, dan satu lagi bolehlah disewakan. Dapat juga beberapa ratus $, untuk tambahan wang perbelanjaan atau simpanan. Itu pendapat kami ketika itu. Tiba masa setelah selesai pengurusan penyewaan, bilik kami disewa oleh seorang wanita dari negara jiran yang baru saja mula bekerja di sini. Pada mulanya memang kekok ada orang asing tinggal bersama, tetapi lama kelamaan saya bersyukur kerana menyewakan bilik itu kepadanya. Dia menjadi teman saya ketika suami saya keluar bekerja. Dia juga sering membantu saya di dapur ketika hari cutinya. Hubungan saya dengan Leha, penyewa bilik itu, menjadi umpama adik-beradik, sehinggakan anak saya yang bungsu pernah menegur saya. Katanya, ibu ni sejak Kak Leha ada, dah jarang call adik. Tidak boleh disangkalkan, selepas Leha tinggal bersama, rindu terhadap anak-anak jauh berkurangan. Buat saya, sudah ibarat sebahagian daripada keluarga ketika itu. Saya tidak sesekali menghalang Leha daripada menggunakan apa juga kemudahan dalam rumah kami. Keeratan kami sekeluarga dengan Leha begitu terserlah, sehinggakan suami saya akan menumpangkannya ke stesen MRT terdekat dalam perjalanannya ke tempat kerja. Dan kadang-kadang kalau masa balik sama, suami saya akan mengambilnya dari stesen MRT. Dan oleh kerana begitu selesa dengan Leha, kami menyambung penyewaannya untuk tahun kedua. Tahun lalu, bapa saya jatuh sakit. Sebagai anak, apatah lagi saya tidak bekerja, maka saya membantu ibu saya untuk menguruskan bapa saya. Semasa di hospital, setiap hari saya akan ke hospital dari pagi hingga ke petang, kemudian pulang untuk masak sebelum suami saya pulang dari kerja. Satu hari,
Salah satu hari, saya terlewat sedikit pulang dari hospital kerana adik dan ibu saya datang lewat untuk menggantikan tempat saya menjaga ayah di hospital. Kalau biasanya saya naik MRT dan sambung dengan bas untuk pulang, hari itu saya naik teksi. Setibanya di kolong blok rumah saya ternampak suami saya dan Leha sedang berjalan di multi-story kapak bersebelahan blok saya, berpimpin tangan. Serta-merta dengan kemarahan yang meluap-meluap, saya menuju ke arah mereka. Mungkin kerana nampak saya, mereka lepaskan pegangan tangan mereka. Sampai saja depan mereka, dengan pantas tangan saya hinggap di pipi Leha. Kurang ngajar. Itu saja kata saya, sambil saya ambil nafas panjang, kemudian berlalu pulang. Suami saya mengejar saya dan cuba memegang tangan saya, tapi saya menepis. Alhamdulillah, saya dapat menyelamatkan rumah tangga saya. Cerita selebihnya, saya tidak mahu membuka aib suami saya. Saya pasti siapa yang mendengar dapat mengagak apa yang berlaku antara suami saya dan si keparat itu. Astaghfirullahalazim. Terima kasih kerana membaca cerita saya. Syukur masalah saya berkesudahan dengan kemenangan buat saya. Kalau tidak, okey, itu saja yang ditulis oleh pendengar kita yang menggelarkan dirinya sebagai 50 sen. Biasanya kalau 50 sen tu kan, saya rasa umur dia kot. Okey, umur pendengar kita ni. Jadi dia pakai nama pena dia 50 sen. Okey, wow, ini cerita panas. Okey, apa nak cakap saya pun tak tahu apa nak cakap. Okey, tapi biar kita imbas semula apa yang diperkatakan bahawa 50 sen ni, okey, anak-anak dia, rasanya dia ada dua anak perempuan lah. Anak perempuannya dah berumah tangga. Dan mereka lepas rumah tangga, mereka tinggal rumah sendiri lah. Biasalah kan, kadang-kadang ramai lah pasangan-pasangan muda ni lepas berumah tangga, mereka lebih suka tinggal sendiri. Selain daripada berdikari, kata orang tu nak apa ni, kata orang tu dah begitu lama tinggal dengan mak bapak sendiri kan, jadi nak juga tinggal sendiri kan, kata orang tu. Tapi bagus juga tinggal sendiri ni, sebab baru tahu pahit mahu kehidupan mak bapak kita macam mana dulu. Kita akan lalui sama-sama dan kita belajar. Akan ada kesilapan-kesilapan, tetapi kita berpeluang untuk belajar sendiri. Kadang-kadang kita lebih banyak belajar daripada kesilapan daripada apa yang kita buat dengan betul. Jadi kesilapan, tapi harapkan kesilapan yang kecil yang kesilapan yang besar-besar. Okey, dan selepas anak-anaknya pindah ke rumah masing-masing, katanya ni dia tinggal rumah 4 bilik. 4 bilik kalau di Singapura ni, 4 bilik maknanya dia kira 3 bilik, 1 hall ataupun 1 ruang tamu. Dapur dia tidak kira bilik jadi 4 bilik lah. Dan katanya dia dah tinggal di situ selama 25 tahun. Wow, mungkin sejak lepas kata orang tu berkahwin dulu, terus tinggal situ dan tak pindah-pindah. Okey. Dan oleh kerana kata orang tu rumah 4 bilik, ada 3 bilik, 1 bilik dia pakai, lagi 2 bilik tu spare. Kata orang tu tak digunakan. Anak-anak pun dah pindah kan. Jadi datang pula dia cakap
ejen rumah tanya secara rambang lah kan. Mungkin yang ketuk pintu tanya ke, ataupun daripada kata risalah ke kan, tanya sama ada siapa nak sewa rumah. Jadi terfikirlah mungkin cakap okey, mengapa tidak sewakan kan. Jadi kata orang tu dapat juga duit sikit kan. Dia pun katakan di sini dia satu bilik, dia spare satu bilik kalau anak dia datang nak tidur ke pun mungkin boleh gunakan, dan lagi satu bilik boleh sewakan lah. Saya tahu sekarang ni tak salah saya lah sewa satu bilik ni dan dalam $600. Banyak tu kan. Boleh kata orang tu ialah, maka sebagaimana dia katakan, tambah-tambah wang perbelanjaan ataupun duit tu boleh disimpan 600 kali 12 dah 7,200 setahun. Kalau beberapa tahun boleh pergi holiday, tak ada pun pergi umrah ke kan. Okey, dan dia katakan di sini bahawa dia dengan dia dikatakan di sini bilik itu disewakan kepada seorang wanita dari negara jiran yang baru mula bekerja di sini. Tak dinamakan negara mana, tapi tak apa. Kita tahu dari negara jiran Singapura lah Dia cakap mula-mula memang kikuk ialah, kata orang tu, kita dia dah 25 tahun tinggal sendiri dengan anak-anak keluar, lepas tu tak pernah ada orang tinggal lah. Tak tahu, tak orang tak kita tak tahu ada orang asing tinggal dalam rumah. Tak banyak yang boleh, kata orang tu, biasakan dengan keadaan yang sedemikian yalah, yang serupa itu. Jadi tapi dia cakap bersyukur sebab penyewa ni kata orang tu jadi teman dia lah. Yelah, dia tak bekerja nampaknya, dan bila suami kerja, kalau ada penyewa tu ada di rumah, dapat juga berbual kan. Yelah, anak-anak dah tak ada ni, jadi terlerai sikit lah kata orang tu, kesunyian tu kan, seorang-seorang kat rumah kan, nak buat apa kan. Jadi ada kawan pun best juga kan. Dan penyewa ni pun nampaknya baik orangnya, tolong kat dapur. Jadi lama-lama dia cakap jadi macam adik-beradik, sampaikan ditegur anaknya sendiri yang sejak penyewa tu ada, ibu dia dah jarang call dia. Yelah, mula-mula kan kata orang tu ibu seorang kan, apa-apa sekejap calling lah kan anak kan, tanya khabar, padahal rindu, padahal tak ada orang nak berbual kan, nak berbual dengan siapa. Mungkin kalau ada kawan okey lah, tapi daripada ini mungkin jiran, tapi jiran pun kalau kerja nak berbual apa, jiran pun nak masak semua kan. Jadi di sini dia cakap hubungannya begitu baik sampaikan suami dia kalau keluar kerja mungkin sama-sama timing ke dengan penyewa rumah dia akan hantar ke stesen MRT terdekat lah. Yelah, kalau rumah jauh dari MRT nak kena naik bas lagi kan, itu makan masa juga. Jadi mungkin dia on the way kan, dia tumpang sekali lah. Dan kadang-kadang pun bila balik pun sama juga, mungkin timing sama, dia itulah dia tumpang. Lepas tu dia cakap 2 tahun lepas bapa penulis kita ni 50 sen jatuh sakit, dan dia sebab dia tak kerja pun kan, jadi dia selalulah pergi hospital, dan kira duduk sana lah tengok-tengok bapak dia kan. Dan dia cuma pulang, dia akan balik cuma petang, sempat untuk masak sebelum suami dia pulang dari kerja. Cuma last ni lah kan, ini yang yang hot sikit. Hot apa tu Okey, hotnya gini. Dia yalah, sebagaimana yang kita dah dengar, dia sekali tu dia lambat balik sebab adik dia dan ibu dia lambat datang hospital untuk gantikan tempat dia.
So dia lambat balik sikit lah. Dan lambat balik, selalunya dia naik MRT, naik bas. Tapi hari tu dia pergi naik taksi. Dan bila sampai taksi, sampai bawah kolong blok, dia nampak suami dia ni dengan penyewa dia tempat multi-story car park ataupun tempat meletak kereta bertingkat. Dan yang dia kata bersebelahan blok saya. Maknanya mungkin multi-story car park tu sebelah blok dia lah kan. Okey, yang ini yang terus terang siapa pun darah upnya. Dia nampak suami dia dengan penyewa bilik dia berpimpin tangan. Wow. Okey. Dekat rumah cari naas betul. Jadi apa ni, lepas tu dia terus lah menuju ke tempat suami dia. Dan kata orang tu dia punya penyewa rumah, saya rasa dia ni orangnya penyabar juga. Cuma penyabar tetap tangan sup landing tempat pipi penyewa bilik dia. Terus dia cakap kurang ajar. Terus dia jalan. Suami dia cuba nak, of course lah nak cuba pujuk-pujuk, tapi dia tepis. Tapi dia tidak ceritakan seterusnya, sebab katanya dia tak nak aibkan suami dia, sebab sekalinya mungkin dah berlalu. Dan dia cakap saya bersyukur syukur masalah saya berkesudahan dengan kemenangan buat saya. Maknanya settle lah. Maknanya somehow macam mana pun dia dapat atasi masalah tu. Okey, apa pandangan anda tentang perkara ni? Kita pernah dengar lah macam-macam cerita yang serupa tapi penyewa rumah, wow, ini betul-betul luar jangkaan. Okey, apa kata anda, buat komentar. Mungkin anda ada cadangan. Jangan lupa, kalau ada cadangan yang baik, sila buat komentar. Okey, dan kita kembali sebentar lagi dengan kata orang tu ruangan ini yang seterusnya. Kita kembali sebentar lagi. Okey, dan itu sajalah untuk malam ini. 2 cerita, 1 pendek, 1 panjang. Okey, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang ke-12 pada esok hari. Hari terakhir untuk minggu ini ya. Sebab ruangan ni cuma hari Isnin sampai hari Jumaat. Dan sebelum mengundur diri, saya mohon maaf jika ada salah dan silap saya ataupun tidak lancar penyiaran. Sehingga kita berjumpa lagi besok malam.